kita mula ya, insyaAllah. Boleh? Boleh saya? Okey, boleh je. Okey ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan program kita pada petang ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah, yang berusaha Dr. Masyitah Tayyib selaku penceramah kita pada petang ini. Seterusnya kepada para peserta untuk program pada petang ini, iaitu pengenalan dan asas penulisan artikel kualitatif. Ya, saya dan juga kepada peserta-peserta daripada IPG KIK, daripada IPG yang lain yang turut serta awal ya. Lebih kurang 15 minit ya sebelum daripada program ini bermula sudah bersama-sama kita untuk sama-sama kita menimba ilmu dan berkongsi ilmu dengan Dr. Masyitah selaku penceramah pada petang ini. Pertama sekalinya saya mengucapkan berbanyak tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita berjaya juga untuk mengadakan program seumpama ini, dan saya lihat trend sekarang ialah ramai di kalangan pensyarah-pensyarah khususnya di IPG KIK dan juga pensyarah-pensyarah daripada IPG yang lain berminat untuk menulis artikel dalam kajian kualitatif. Jadi apa yang kita lihat, kajian kualitatif ini adalah berkaitan dengan data-data yang diperolehi melalui bual, ya, melalui pemerhatian dan juga analisis dokumen. Dan boleh kita katakan bahawa data kualitatif ini seorang pengkaji itu mereka hendaklah peka dan mereka mempunyai senarai semak untuk memastikan apa yang mereka perhatikan sepanjang kajian dilakukan itu tidak ada ketinggalan walaupun satu data. Dan ia lebih kepada banyak yang dilakukan adalah berdasarkan kepada kajian kes. Dan selalunya kita buat kajian kualitatif ini ya sebagaimana mantan pengarah kita dulu Dr. Suhaimi ya, beliau suka kalau sekiranya kita membuat kajian yang berbentuk kajian impak. Apa dia maksud kajian impak? Kajian yang berkaitan dengan situasi kita di dalam IPG kita seperti IPG Kampus Ilmu Khas. Jadi tanpa melengahkan masa, ya, saya menjemput Dr. Masyitah Tayyib untuk menyampaikan ceramah pada petang ini, dan beliau merupakan pensyarah kanan daripada Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Ilmu Khas. Dengan ini sukacita saya menjemput. Falyatafaddal mashkurah. Silakan doktor. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Zahia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dengar ke? Dengar jelas. Okay, dengar. Saya ucapkan terima kasih kerana ramai yang sudi untuk menghadiri bersama-sama saya di dalam slot ini. Selamat berjumpa bersemuka di skrin ini di mana saya tengok bukan sahaja dalam kalangan pensyarah-pensyarah daripada IPG Ilmu Khas, tetapi ada beberapa daripada IPG lain seperti IBDA, dan bukan calang-calang pun yang menyertai bersama saya ini seperti Dr. Zuraida, Dr. Effendi, Dr. Juliana, Dr. Said sendiri Dr. Said ke Jabatan
penyelidikan di IPJ Al-Muhar dan banyak lagi doktor-doktor ni semua. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin setakat kita sharing sajalah ya. Berkaitan dengan tajuk yang berkaitan dengan lebih kepada kualitatif Alhamdulillah. So selamat kita bersama-samalah berkongsi input berkaitan dengan kualitatif. Okey, jadi untuk makluman, saya tidak meletakkan diri saya sebagai pakar. Saya bukan pakar. Saya walaupun ada title doktor di depan, saya masih belajar lagi Masih macam tadi ni pun masih lagi tengok buka balik nota kerana dah lama tahun 2009 menyiapkan PhD tu, jadi dah lama. Namun begitu adalah penulisan berkaitan dengan artikel-artikel khususnya pada jurnal-jurnal tertentu tu lebih kepada kualitatif kerana asalnya bila saya buat PhD ada kualitatif and then terus je lah, dan saya dah nampak dah momentum bagaimana nak menulis artikel dalam kualitatif dan sebenarnya tak kira lah penyelidikan kuantitatif ke pendekatan kualitatif ke, masing-masing mempunyai kekuatan masing-masing dan kita tidak meletakkan saya ni orang kuali, yang ini orang kuanti, tak boleh, kita tak boleh letakkan mazhab seperti begitu. Sebenarnya pendekatan kuanti dan kualitatif itu ialah saling membantu complementary antara satu sama lain. Kadang-kala kuantitatif itu masih perlukan kualitatif untuk menyokong dapatan yang telah diperolehi. Begitu juga dengan kualitatif. Kadang-kadang sometimes dia perlukan juga kuantitatif untuk menyokong dapatan yang telah diperolehi, jadi untuk menghasilkan satu dapatan yang lebih mantap lah. Jadi sesi pada petang ini lebih kepada tidak serius lah. Saya pun asalnya berkaitan dengan asas pendekatan penyelidikan kualitatif, tetapi bila dapat tajuk, ada poster tentang penulisan artikel, so adalah masuk sedikit. Namun begitu kita fokuskan dulu pendekatan kualitatif bagi yang telah mengetahui, yang telah mempunyai, saya rasa ada di antara rakan-rakan ini pun yang telah pun membuat kajian berkaitan dengan kualitatif. Jadi perkongsian pada petang ini setakat macam ulang kaji sahajalah ya. Okey, jadi saya sharekan dulu slide. Nampak tak slide? Ada nampak Ya, nampak. Nampak. Alhamdulillah. Nampak. Alhamdulillah. Okey, jadi saya lebih kepada pengenalan lah kerana mungkin bagi yang rakan-rakan yang pernah sebelum ini buat kuanti, mungkin dia nak tengok jugalah yang dikatakan apa dia sebagai kuali yang mana keistimewaan dia ke yang menyebabkan terpanggil untuk diadakan slot kualitatif ini. Mungkin selepas input atau perkongsian ini bolehlah memberi idea kepada rakan-rakan untuk buat penulisan yang berkaitan dengan kualitatif. Okey. Jadi biasalah sebagaimana bila kita nak buat sesuatu penyelidikan, WH question ni memang sentiasa ada pada diri seorang penyelidik. Apa penyelidikan anda? So kita nak buat area mana? Bidang apa? Macam saya pendidikan khas, rasa rakan-rakan yang lain pun mesti berdasarkan pada bidang masing-masing. Tapi bidang tu luas kan and then lepas tu kita kena ada pula question, kenapa kita nak buat penyelidikan tentang bidang ini? Ataupun kalau kita dah kecilkan, kenapa nak buat macam ni? Kenapa nak buat metodologi kuanti? Kenapa nak buat metodologi kuali ataupun mixed method? Jadi benda-benda itu kita, sebagai seorang pengkaji memang kena jawab lah dan kena ada pasal kita yang nak menyelidik buat penyelidikan. Tidak terlepas juga, bukan penyelidikan setakat tajuk dan ruang lingkup yang kita nak kaji, tetapi siapa yang terlibat. Siapa yang akan terlibat dalam kajian kita itu? Kita dah tentunya kalau kualitatif kita juga ada terlibat. Jadi kita kena tahulah siapa dan di mana pula akan dilaksanakan. Kerana bumi Tuhan ni luas. So kalau kita tengok pada skop tu pun besar sangat. Jadi kita kena, di situlah ada limitasi apa semua kan. Dan bila
nak melaksanakan penyelidikan tersebut. So ini semua kalau kita jumpa dengan penjelia ke, sesiapa sajalah, even rakan anda ke, apa tajuk kau buat? Siapa? Mesti soalan-soalan ni yang akan ditanya pada kita. Kan? Okay. Jadi ada soalan ni kalau dah kita dah nampak semua soalan-soalan ni kita dah boleh senaraikan, bolehlah kita proceed untuk kita punya penyelidikan, tak kisahlah kuanti ataupun kualitatif. Okay. Kenapa kita pilih sesuatu tajuk itu? Jadi saya kongsikan kat sini. Okey, di sini adalah PowerPoint yang sedia ada dalam Google. So tetapi saya nampak ianya baik. Okey, ini yang berkaitan dengan soalan why. Why? Nampak ya? Jelas doktor. Okey, jadi sebelum kita nak pergi kepada penyelidikan kualitatif itu sendiri, kita kena adalah tajuk dia, kan? Apa-apa topik pun, sama ada you nak buat penulisan artikel ke yang tidak melibatkan penyelidikan peringkat sarjana, pensarjanaan ataupun setakat penyelidikan biasa yang you nak sumbangkan dalam mana-mana artikel ataupun jurnal, kita mesti ada topik, kan? Jadi bagaimana kita nak memilih topik itu? So, kita mesti ada kaedah-kaedah dia. Jadi di antaranya ialah brainstorm, iaitu sumbangsaran daripada rakan-rakan, daripada pembacaan, daripada kajian-kajian lepas. And then kita perlu, kat sini, ni brainstorm lah. Kalau tak kena fikirlah macam-macam. Kejap nak tukar ni lah. Itu yang bila-bila, saya rasa ramai doktor kat sini. First semester ke, bila daftar, kejap tukar ni, kejap tukar tu. Ada yang sampai 2 tahun masih tukar tajuk lagi. Jadi itu masing-masing punya pemikiran, pendekatan dan bagaimana dia menguruskan pengurusan ataupun pemilihan topik itu bergantung kepada masing-masing punya idea lah. Jadi kita perlukan brainstorming, ini berkaitan dengan tajuk saja. And then kita tengok pula topik yang minat. Di sini kita ada kataan minat. So minat juga memainkan peranan. So kalau you berminat dari aspek kuanti, carilah tajuk yang berkaitan kuanti. Kalau you berminat dengan kuali, kita teruskanlah dengan kuali. So yang penting ada minat lah. Tak ada minat pun you bagi 4 tahun ke 5 tahun ke, you bagi 100,000 pun, setakat nak mohon untuk HLP saja-saja je tak guna juga. So kena datang minat. Kena minat, dia akan memudahkan perjalanan kita untuk melaksanakan kajian. And then kita tengok jugalah, tengok pada apa-apa media tentang berita-berita. Inilah untuk dapatkan gambaran, untuk kita dapatkan isu-isu apa yang berlaku, Okay. Tak kisahlah apa-apa media, dapatkan kajian-kajian terdahulu, and then apa yang kita minat, and then kita dapatkan isu-isu penting ataupun perkara-perkara yang penting yang boleh kita kongsi. And then kita dapatkan informasi yang kukuh lah supaya kita boleh menulis tentang topik itu. Adakah takat sikit saja informasi dia, takkan kita nak teruskan lagi, kan? Jadi kita perlu dapatkan tinjauan literature yang terdahulu, isu-isu dia yang boleh kita pergi terokai lebih dalam. Okay. Lepas tu kita pilih pula, kita kecilkan lagi, especially yang untuk kualitatif ni kena kecilkan lah. Kalau you nak buat tak kecilkan, jenuh lah you nak kena buat besar, kan. Nanti melibatkan banyak sangat peserta ataupun subjek kajian, jadi kita kena kecilkan. Make sure taklah terlalu panjang, and then berfokus lah. Jadi ini semua adalah memudahkan kita untuk menulis. Walaupun kita nak tulis artikel lebih kurang dalam biasanya 10 ke 12 muka surat, tetapi kita kena fokuskan, kecilkan saja. Jangan terlalu besar. Saya rasa kawan-kawan pun dah tak ada masalah lah. Kalau yang dah sampai kat peringkat PhD tu dah tak ada masalah. Bagaimana nak pilih, kecilkan. Dan dia janganlah terlalu besar sangat lah tadi tu. And then okay, yang berminat juga topik, and then kena nyatakanlah apakah kita punya masalah kajian ataupun soalan kajian, kita cuba tulis dulu.
And then kita write lah, kena tulis sikit question tu ataupun soalan kajian, and then kita tulis thesis statement. Dan kerana ini maka ini taujik berkaitan dengan obesity. Okay, and then dapatkan kata-kata kunci ataupun terma-terma yang bersesuaian dengan hasil daripada pembacaan awal tadi, hasil daripada kita search tadi, hasil daripada brainstorming tadi. Okay, jadi itu berkaitan dengan why kita pilih sesuatu tajuk. Jadi kita tak boleh pilih tajuk and then terus nak buat kuali gini. Jadi kita kena ambil kira yang saya telah terangkan tadi itulah. Tanya dengan pendapat, cari literature dulu, and then come dengan tajuk, and then baru kita kecilkan. Okay, kenapa pula, okay ni dah masuk kepada kualitatif lah. Kenapa pula kita nak pilih kualitatif? Okay, saya rasa di antara rakan-rakan yang ada kat sini ni mungkin berminat nak mengikuti sharing ini kerana mungkin lepas ni nak buat kualitatif. Jadi sebab tu nak tahu kenapa perlu kita nak laksanakan pendekatan kualitatif. Okay, jadi untuk itu saya nak sharekan, saya stopkan dulu sekejap. Saya nak sharekan rakaman suara mentang-mentang lah kualitatif, pengumpulan data pun secara temu bual. Saya buat secara live ni tahu samalah seiring input yang saya beri dengan contoh bagaimana saya dapatkan data melalui temu bual. Okey. Jadi kita dengarkan dulu kenapa perlu pilih kualitatif. Okey, di sini saya bawakan dua orang yang baru saja grad master dan PhD dalam bidang kualitatif. So kita sharekan pengalaman mereka. Yang satu ni buat master, yang seorang lagi ialah buat PhD dalam kualitatif. Jadi saya bawakan slot ini secara real pengalaman kawan kita ini yang melaksanakan kualitatif, mengapa mereka memilih pendekatan kualitatif. Okey. Pilih pendekatan kualitatif. Dengar tak? Dalam kajian saya yang pertama sekali adalah Dengar tak? untuk saya mendapat maklumat dengan lebih terperinci dan lebih jelas dalam sesuatu isu dalam kajian saya ini. Jadi secara tidak langsung persoalan kajian saya ini dapat diselesaikan melalui dengan kaedah-kaedah pembubuhan, kaedah pendekatan kualitatif. Contohnya dari sesi pertama, soalan selidik yang saya gunakan ni dapat membantu saya untuk mengupas satu persatu pelbagai isu dalam kajian saya ini. Yang kedua, dari segi kaedah temu bual, di mana saya sendiri sebagai pengkaji dapat melibatkan diri dengan peserta kajian secara tidak langsung. Jadi di sini saya dapat melihat sesuatu isu ataupun sesuatu dapat melihat ataupun mendapatkan maklumat dengan lebih jelas dan terbuka sewaktu saya membuat pemerhatian dalam keadaan pada lapangan saya lah. Kemudian yang ketiga, dari segi temu bual yang saya gunakan beserta dengan peserta kajian ni, kita dapat menemubual ataupun menemubual mereka ni dari segi maklumat latar belakang dia, ciri-ciri maklumat kita perlukan kan. Jadi dekat sini masa yang kita luangkan bersama dengan peserta kajian ni adalah sangat-sangat bernilai lah untuk menjawab isu-isu jika terdapat kurang faham ke, tidak jelas, keliru. Jadi waktu temu bual bersama dengan peserta kajian secara bersemuka ni, kita dapat meluangkan masa tu dengan lebih banyak. Okay, bergantung kepada apa yang kita ingin perlu kupaskan tentang isu yang ataupun masalah. Kan? Jadi dekat sini melalui temu bual dan beberapa kaedah yang kita gunakan ni dapat menghasilkan maklumat yang lebih sahih, lebih relevan. Okey, jadi dekat sinilah pendekatan kualitatif ni sesuatu yang kita seronok untuk kita mengkaji dan lebih mengkaji lebih mendalam, dan secara tidak langsungnya kita mendapat maklumat tersebut dengan lebih tepat lah.
Okey, itu daripada bekas maksudnya calon master yang dah grad yang mengapa dia memilih penyelidikan kualitatif. Okey, now kita tengok lagi soalan ini ialah calon bukan calon baru grad PhD. So kita tengok pula kenyataan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab persoalan kepada kenapa saya memilih kenapa saya memilih pendekatan kajian kualitatif. Saya meletakkan yang pertama yang tertinggi bagi diri saya adalah kerana minat yang mendalam bagi pendekatan kajian ini. Kenapa saya letakkan minat yang pertama adalah kerana apabila kita minat sesuatu, insya-Allah kita pasti akan menghabiskan, maksudnya kita pasti akan seronok dengan apa yang kita lakukan. Justru minat yang terlalu mendalam inilah yang mendorong saya dengan izin Allah saya dapat menghabiskan pengajian walaupun pelbagai halangan dan rintangan yang perlu saya tempuhi. Okey, kenapa saya boleh minat? Kenapa saya boleh minat dengan kajian kualitatif? Yang pertama adalah pada peringkat saya menyambung pengajian dalam master dahulu, di peringkat sarjana dahulu, saya tertarik dengan kaedah-kaedah ini. Maksudnya bagaimana saya melalui proses, bagaimana saya temu bual, bagaimana proses saya melakukan pemerhatian, bagaimana pula saya melakukan proses analisis dokumen. Ketiga-tiga benda ni memerlukan proses perjalanan yang perlu teliti dan juga lebih mendalam. Maksudnya bukan sekadar sepintas lalu saja, tidak. Justru apabila tiga proses ini saya telah tempuhi, timbul dalam jiwa saya bahawa rupanya ini adalah kaedah yang paling sesuai pada diri saya. Okey, yang pertama itu adalah kerana minat. Yang kedua adalah kerana apabila kita minat dengan sesuatu tu, bererti kita perlu mencari persoalan ataupun permasalahan dalam circle yang kita minat itu. Okey, saya lebih suka kepada saya punya persoalan seperti kenapa dan bagaimana. Saya perlukan jawapan kepada persoalan kenapa dan bagaimana. Justru apabila saya mendapati ada banyak persoalan-persoalan atau ada banyak permasalahan yang memerlukan jawapan kepada perkara bagaimana dan mengapa, saya memilih pendekatan kualitatif ini. Jadinya persoalan saya lebih kepada bagaimana dan mengapa benda ini berlaku. Okey, saya balik semula. Okey. Tadi rasa kawan-kawan semua dah dengar yang penting sekali ialah dia kata dia nak dapatkan jawapan kenapa dan bagaimana. Jadi bila kata kenapa dan bagaimana, agak sukar juga kalau kita nak gunakan kuantitatif. Bila kita gunakan kualitatif, kita bolehlah menjawab persoalan sekiranya persoalan kita adalah kenapa dan bagaimana. Sebab bila bagaimana ni, dia melibatkan proses yang panjang, kadang-kadang penerangan yang panjang. Jadi sukar untuk diterangkan dalam kaedah ataupun pendekatan kuantitatif. Okey, jadi itu dia saya bawa secara live tu. Itulah dia bila kanak-kanakan pengalaman bila laksanakan kajian kualitatif, itu salah satu di antaranya iaitu temu bual. Sempat saya temu bual secara WhatsApp, dia WhatsApp secara video call and then saya tunjukkan secara live. Itulah dia secara live kualitatif, pendekatan kualitatif di mana pengalaman seseorang individu itu diceritakan secara sebenar. Dan saya bawa pun, kemudian tajuk ni kualitatif, saya bawa pun contoh yang sebenar lah, maksud dia rakaman. Okey, jadi saya sharekan seterusnya slide. Okey, jadi inilah dia kenapa kita memilih kualitatif berdasarkan pada temu bual tadi itu. Yang main utama biasanya orang kata dia nak dapatkan jawab persoalan kenapa dan bagaimana. Yang kedua, mereka nak dapatkan pengalaman itu ialah pengalaman yang real. Pengalaman yang real daripada orang yang dikaji.
Kalau tentang pensyarah cemerlang, dia mestilah temu bual, buat pemerhatian, tengok rekod analisis pensyarah cemerlang tersebut. Kalau dia nak tengok berkaitan dengan sekolah kluster yang cemerlang ke apa ke, so jadi dia tengoklah sendiri pemerhatian. So benda tu real, live, yang sebenar, yang fenomenologi yang sebenar. Jadi itu yang menyebabkan kita mengapa memilih kualitatif. Okay. Jadi di sini ada perbezaan lah kalau kita tengok dalam rumusan ini, kuantitatif belah kiri ni dengan kualitatif belah kanan. Kalau kuantitatif ni rumusan dia lah ataupun gambaran dia lah seperti only 1 in 30 take the free ice cream interesting. Bermaksud yang berminat ni hanya seorang daripada 30 orang. Jadi itulah biasanya yang dapat dipersembahkan berkaitan dengan kuantitatif. Ia melibatkan bilangan lah. So biasanya kita akan nampak data dalam bentuk graf, dalam bentuk table kan. So pasal dia ada number kat sini. 1 daripada 30 orang ke yang interesting. Mungkin dia ada boleh dapat jawapan juga. 2 orang yang sangat suka, sangat berminat, 3 orang yang berminat, 4 orang yang kurang berminat. Itu biasalah kita melibatkan skala Likert kan. Jadi yang kat sini dia hanya 1 saja. Tetapi dia masih tak cukup. Bila kita dapat data tersebut, cukup tak? Memang tak cukup. Kerana aiskrim tu kita boleh kopas lagi dari segi dia punya subjektif daripada ciri-ciri aiskrim itu. Maka kita perlukanlah pendekatan kualitatif. So kat sini dia kena perlukan temu bual dan bertanya, what did you feel when you saw this ice cream? So dia ada macam-macam lah antara seorang individu dengan seorang individu mestilah berbeza. So dia ada yang excited, dia ada yang rasa scared, little scared. So ini bagi orang yang kurang berminat. Kalau orang yang berminat mesti dia punya jawapan lain kan. Jadi kualitatif ni seperti penerangan yang lebih mendalam terhadap minat. Kenapa dia minat aiskrim tu? Nampak tak di sini? Jadi saya tak meletakkan pendekatan kualitatif itu sebagai satu mazhab ataupun diasingkan. Sebenarnya dia komplementari antara each other. Maksud dia saling memerlukan antara satu sama lain. Sebab tu sometimes kadang-kadang ada orang yang buat kuantitatif tetapi dia sokong dengan pendekatan kualitatif. Namun begitu bila kalau dah jawapan dia two wordy macam ni lah, little scared, dia tak ada number. So kita dapat bayangkanlah data tu memanglah wordy sangat, terlalu banyak. Okay, itulah dia perbezaan antara kuanti dengan kuali. So kita tak boleh pisahkan langsung kedua-dua pendekatan ini, sebaliknya dia saling membantu untuk mendapatkan satu dapatan yang lebih kukuh. Boleh yang lain? Harap membantu, memaham? Boleh insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita guna kualitatif ni jika masalah kajian kita memerlukan tentang pandangan. Kita nak kaji tentang pandangan orang yang dikaji. So bila kita nak tentang pandangan, agak sukar untuk kita nak gunakan kuanti pasal terlalu banyak sangat questionnaire yang kita nak gunakan ataupun open-ended question. Open-ended question nanti orang akan boring tulis kan. Jadi kita gunakan bila kita nak dapatkan pandangan ataupun kita nak melihat ataupun menilai sesuatu proses. Okey, proses bagaimana keberhasilan, kejayaan. So kita nak tengok penilaian dia, bagaimana ia dilaksanakan. Ataupun kita nak jana teori berdasarkan perspektif orang ni. So daripada peserta kajian tadi tu, so kita come up. Kita tengok, oh ini tingkah laku sebegini, maka ianya berkaitan dengan teori. Maka dia akan berkaitan dengan grounded theory. Dan mendapatkan maklumat terpinci lah tentang bilangan, tetapi tentang bilangan orang itu dengan lebih terperinci. Jadi itu bila kita masalah kajian kita berkaitan dengan ni, pandangan, proses, maka kita gunakanlah kualitatif. Jadi inilah sebenarnya dia punya gambaran iaitu di mana corong itu kita kumpulkan sebanyak boleh berkaitan dengan pengalaman, turunkan ke bawah secara mendalam, lebih mendalam lah. Corong tu sebenarnya tak besar pun, corong tu kecil saja, tetapi kita kena dapatkan maklumat yang mendalam, iaitu yang berkaitan dengan kualitatif. Okey, jadi contohnya macam ni.
Ni gambar ni kan, gambar kalau kita tengok di sini gambar 2 orang murid ni masih kawasan sekolah 2 orang murid sedang hisap rokok. Kemudian yang ini gaduh. So apa kes? Dekat sini kita dah boleh kata, ni kes apa ni? Agak-agak kes apa ya Dr. Zaya? Yang kita boleh kaitkan ni? Ni masalah disiplin di sekolah. Ya, masalah disiplin. Jadi ia ada berkaitan dengan kes disiplin di sekolah. So, bila kita nak buat kajian tentang kes disiplin, banyak benda yang kita nak tengok. Apakah punca? Kan? Kenapa punca dia boleh jadi macam gini? Sedangkan masing-masing pergi sekolah, dididik, diajar, guru, ada peraturan, tetapi kenapa masih berlaku? So di situlah kita nak kaji. Nak kaji tu sampai ke lubang cacing kalau boleh ni lah. Sampai ke akar umbi. Tapi so nanti kita tengoklah dia punya time constraint ke apa ke limitasi. Begitu juga kalau kita nak tengok punca, kesan dia pula. Kita bukan nak tengok punca saja, kesan. So sesuatu benda yang sama ada baik ke tak baik ke mesti ada kesan dia. Kesan dia kepada individu tu kan, sama ada pada kita, pada sistem. Jadi kita kena korek apa kesan dia. Then kita dah tahu punca, kita dah tahu kesan, kita tengok juga pula mungkin ada masalah disiplin yang di sesuatu sekolah ataupun institusi yang berjaya menangani ataupun mengurangkan masalah disiplin tu. Maka kita boleh kaji pula. Kita boleh tanya, kita boleh nilai, kita boleh dapatkan pandangan bagaimana mereka mengurangkan masalah disiplin. I don't think so dalam satu sekolah itu masalah disiplin dia kosong. Mesti adalah sikit-sikit. Tetapi dia dapat mengurangkan. Di situlah kita korek. Kita cari. Kita korek resepi kat sekolah tu. Macam ni kita nak korek resepi, itulah yang kita perlukan kualitatif. Ini dia contohnya masalah disiplin. So banyak benda skop yang kita boleh lihat. Jadi di sini bila kata macam gini, kita nak tengok punca. Punca ni dengan kesan ni bolehlah kita tengok dari aspek kuantitatif. Tetapi kalau macam mengatasi dia tu, dia terlalu subjektif. So dia ada banyak peranan lah, peranan ibu bapa, peranan guru, peranan PIBG. So banyak personal yang terlibat. Jadi kita tak mampu nak laksanakan ataupun nak generate data dengan hanya menggunakan kuantitatif. Kita tak mampu. Tetapi kita perlukan juga yang atas sini menggunakan kualitatif. Okay. Jadi inilah dia definisi ini sebenarnya adalah citation ni saya tak letak. Okay, kajian ke atas sesuatu situasi dan individu untuk dapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam. Itu dia kualitatif. So jadi kalau kata terperinci dan mendalam, mampu ke kita nak gunakan who tu ialah siapa yang terlibat? Perlu ke kita nak melibatkan ramai orang? Di situlah kita kena tengok kemampuan kita. Nanti kita akan tengoklah. Jadi ia menerangkan proses, langkah, sebab sesuatu perkara itu berlaku. So saya rumuskanlah definisi daripada banyak-banyak literature sebagai definisi ini. And then pengutipan data dan penjanaan teori kajian kualitatif banyak menggunakan kaedah interaksi bersemuka dengan subjek kajian, menggunakan pendekatan induktif dan kita jana teori lah kalau melibatkan kita memerlukan jana teori. Dan ia menyuruhkan penyelidik memberi konsep, dan kembangkan dan nyatakan. Seterusnya kutipan data dilakukan secara berterusan. Ni beza dia, unik dia kualitatif, dia berterusan. Nanti orang kata, apa ke cari kutip data berterusan, macam itu tak naklah pilih kualitatif. Tak habis-habis. Start mula je dah ada, dah dapat data, tak cukup lagi, nak data lagi kan. Itulah tadi berdasarkan kepada pengalaman 2 orang tadi tu, minat. Kalau you minat and then katalah nak berminat kepada ataupun cuba menjadikan kualitatif itu sebagai minat, maka you kena tukarlah paradigma you kepada tak boleh seperti kuanti. Kuanti memang kita ambil dah terus kita analisis data, tetapi kuali dia berterusan. Okey. Bagaimana kita nak laksanakan kuali? Bagaimana? Okay. Jadi pertama, ini dia punya asas saja saya ceritakan asas saja. So kita ada peserta kajian ataupun subjek kajian. Jadi penyelidik sometimes sebahagian daripada peserta kajian. Sometimes kita juga akan jadi peserta kajian. Kalau contohnya kalau kita melibatkan pemerhatian, di mana kita nak melihat ataupun nak buat pemerhatian ke atas peristiwa itu berlaku di kantin sekolah.
Jadi kita kenalah duduk dekat kantin. Sometimes kita jadi peserta kajian juga. Kita berada dalam kelompok-kelompok murid itu sendiri. Kita kena bercakap-cakap dengan murid. So kita jadi murid juga. Awak gini. Tapi pada masa yang sama mata kita memerhati sekeliling. Jadi penyelidik itu juga kadang sometimes dia jadi peserta kajian. Okay, jadi secara tak langsung macam gitu, kita akan dapatlah maklumat daripada peserta kajian dengan lebih baik. Okay, bila kalau dah kita dengar tadi orang kata temu bual, pemerhatian, analisis dokumen, dah tentulah memang data kita bentuk perkataan, ayat yang panjang. So kita rakam, macam tadi tu baru berapa minit itu pun saya dah stopkan, panjang kan. Jadi so kita kena hadapilah itu dia realitinya kualitatif pasal orang tu cerita panjang-panjang, kita kena rekodkan, tak boleh miss pun. Begitu juga pemerhatian, setiap gerak-geri tingkah laku tu itu merupakan data. Jadi itulah data, raw data yang berguna yang kita akan analisiskan, nanti kita tunjukkanlah bagaimana kita akan sunting data tersebut. Atau direkod dalam bentuk gambar ataupun video. Jadi reka bentuk dia adalah fleksibel, dia boleh ubah sesuai, and then metodologi secara logik lah kalau kita nak tengok seseorang itu secara mendalam. So kita tak bolehlah banyak-banyak sampel kajian, boleh satu orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang. So kita tengoklah rasional kenapa pemilihan kita tu seorang, kenapa 2 orang, kenapa 5 orang. So di situ mungkin kita cukup 5 orang kerana maklumat tu dah tepu. Mungkin kita stopkan kat situ. Selagi dia tak sama lebih kurang, kita dapat lebih kurang, orang yang kelima dan orang keenam ni maklumat lebih kurang sama. Jadi kita boleh stopkan. Dari aspek instrumen, penyelidik itu juga adalah instrumen. Pasal penyelidik itu ialah yang memerhati, yang menemu bual. Jadi penyelidik berada dalam situasi yang dikaji. Dia dengar, dia sendiri, dia mengalami. Kalau kena hujan kat padang tu sama-sama lah kena pajang. Semata-mata nak memerhati tingkah laku cikgu ataupun murid. Jadi secara tak langsung penyelidik adalah instrumen. Okay, jadi inilah dia ciri-ciri dia penyelidikan kualitatif. So pemahaman berfokus pada, saya ringkaskan masa 1 jam sekejap sangat. Penyelidik berminat memahami cara pembinaan makna, cara manusia memahami kehidupan, pengalaman, struktur kehidupan. So berkaitan dengan, kalau cikgu berkaitan dengan tugas dia. Kalau cikgu fizik bagaimana dia mengawal kelas yang ramai, kalau guru harian perdana. Kalau guru pendidikan khas bagaimana dia mengawal tingkah laku murid-murid yang hyperaktif apa semua. So dia tak boleh nak diceritakan dalam bentuk kuanti. So dia kena ceritakan dalam bentuk temu bual ataupun pemerhatian, barulah kita nampak. Jadi barulah kita faham, macam gini dia kawal. So kita kena lihatlah. Macam gini tingkah laku murid. Patutlah bagi stres. Jadi bagaimana dia nak mengurangkan stres. So kita yang berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan lah. So kualitatif ni dinamik. Dia berhubung dengan realiti yang sentiasa berubah. Kadang-kadang hari ni tingkah laku budak ni lain. So cikgu punya tindakan lain, esok tingkah laku budak ni lain, cikgu pun ambil pendekatan lain. So dia berubah-ubah. And then menyudut dari segi pandangan peserta, bagaimana peserta mentafsir pengalaman. And then nilai dan kepercayaan peserta memberi impak kepada data lah. And then nilai itu perlu difahami dan ambil kira. Dan fokus itu diperolehi secara mendalam, menyeluruh disebabkan kepelbagaian pengumpulan data. Okey, dan pengumpulan data itu adalah bersifat induktif. Data subjektif, memang data ni banyaklah. Data ni penyelidik kebebasan, kebahagiaan. So nanti kita akan tengoklah bagaimana dia punya subjektifnya. Dan instrumen itu adalah manusia sendiri, persekitaran semula jadi. Persekitaran semula jadi. Tengoklah kalau semula jadi dekat kelas, kat kelas lah. Kalau dekat rumah lah. Kalau dekat bus stop, kita nak tengok tingkah laku murid kat bus stop, kenalah pergi persekitaran semula jadi tu. Kalau kita nak tengok sekolah dalam hospital, kenalah pergi hospital. Kalau kita nak tengok tingkah laku di penjara, sekolah dalam penjara, maka kita kena pergi ke penjara. Tidak cukup setakat temu bual saja, dah kita kena tengok. Dan keputusan itu adalah berfokus lah.
dan perlu mendapatkan pengesahan biasanya daripada orang-orang yang pakar untuk membantu kita keputusan kita adakah bertepatan dengan tema-tema ataupun kategori yang telah kita buat. Okay, jadi inilah reka bentuk kajian dia yang biasanya kita panggil dia ada berbentuk etnografi, kajian kes, fenomenologi ataupun grounded theory. Dan biasanya lah saya daripada dulu, kini dan selamanya kot, saya akan buat berkaitan dengan kajian kes. Contoh kes berkaitan dengan praktikum cemerlang, berkaitan dengan cabaran dan cabaran guru-guru pelatih OKU laluan khas. So benda tu adalah kes case by case. Jadi banyaknya akan gunakan kajian kes lah. Etnografi ni melibatkan budaya. Okey, ni yang penting. Kita nak tentukan reka bentuk kajian kita ni yang mana yang lebih tepat. Jadi kita kena tahu jangka masa kajian kita. Kalau you dalam bentuk master, tengok dalam masa berapa tahun. Setahun cukup ke 2 tahun? Kalau PhD, biasanya 3 tahun ke? So takkanlah kita nak buat 3 tahun baru kontak data. So kita kena bahagikanlah 2 tahun kontak data ke Tapi kalau kita nak buat untuk penulisan artikel saja, tak payahlah bertahun-tahun. So kita tengok pula dalam masa berapa kita aim nak hantar pada jurnal ni. Okay? Jadi kita tahu jangka masa kajian, jenis data, alat ataupun instrumen, kat mana kajian. So di sini semua di sini semua yang kita kena ambil kira untuk kita tentukan reka bentuk kajian kita. Okey, ini secara fast saja berkaitan dengan kaedah pengumpulan data. Memang kalau kualitatif, dia tak lepas daripada pemerhatian, temu bual dan dokumen. So adalah jenis-jenis temu bual dan pemerhatian. Boleh, actually benda ni semua ada dekat dalam Google. Dan kita juga kena, untuk kesahan dan kebolehcaraan, kita perlukan triangulasi lah. Maksud dia kita perlu dapatkan, kita gunakan triangulasi sama ada triangulasi kaedah. Kita guna temu bual, kita gunakan analisis dokumen ataupun kita gunakan triangulasi sumber. Kalau kajian itu kita buat kajian tentang murid, memanglah kita temu bual murid, kita tengok murid, tetapi kita kena cover pula, sokong pula dengan individu lain yang berkaitan dengan murid. Mungkin mak dia atau parents dia ataupun mungkin guru dia. Ataupun mungkin pemimpin sekolah yang berkaitan dengan murid tersebut. Jadi apa yang ditunjukkan oleh murid tersebut selari dengan apa yang dikatakan oleh guru mereka. Apa yang ditunjukkan oleh murid selari dengan apa yang dikatakan oleh guru. Jadi itu adalah triangulasi sumber ataupun instrumen sama ada kita gunakan interview atau kaedah triangulasi instrumen. Dan itu bukan dengan pengumpulan data. Bila data dah banyak dah ni, kaedah penganalisan data dia, kita collect data ni memang banyak sangat. Nak sebut banyak tu banyak. Kadang-kadang orang cakap apa tu? Banyak gila. Uyo, kualitatif banyak gila. Gila tu dah menunjukkan banyak sangat. Tetapi ada orang kata banyak sangat. Okay, so this one semua ekspresi. Bila kita temu bual benda ni kata banyak kalau orang buat kajian tentang personality ke apa ke, emosi, kat lisan tu semua penting bukan data. Jadi data yang banyak ini kita perlu kurangkan, nanti saya akan tunjukkan lah, saya tak boleh detail lah, saya akan tunjukkan bagaimana data itu dikurangkan and then kita kena display dan barulah kita boleh buat satu kesimpulan berkaitan dengan data yang akan menjadi sebagai dapatan. Okey, kalau orang tanya saya tentang Atlas T, saya tak reti, tetapi saya pernah ikutilah yang dilaksanakan ataupun dianjurkan oleh Dr. Osman Talib daripada UPM tentang analisis data kualitatif. Kerana masa saya buat PhD dulu, tak ada pun Atlas T ni. Masa tu NVivo baru, tapi saya tak guna pun. Saya semua buat manual masa tu saya tak guna NVivo, tak guna apa pun. Tetapi zaman sekarang ni dah banyak apps-apps yang boleh membantu untuk menganalisis data yang banyak-banyak tadi tu. So kita boleh sortingkan and then kita boleh bentukkan tema dengan subtema. So dia akan membantu kita mengorganisasikan data-data yang banyak tu. So disimpan dalam komputer and then senang saja bila kita dah tahu okey ni subtema apa, ni tema apa, ni kategori apa, ni coding apa. Dia hanya untuk membantu yang tu lah. Tetapi tema itu tetap kita kena letakkan.
Okey, ini adalah contoh contoh transkrip temu bual yang kita macam tadi itulah saya rekod, lepas tu saya kena transcribekan dia. Jadi ni kata mengapa anda tidak berminat untuk belajar tajuk pecahan. So murid 1 kata lain, murid 2 kata lain, murid 3 kata lain, murid 4 kata lain, murid 5 kata lain dan murid 6 kata lain. Nampak ada 6. Ini contoh 6 lah. Kenapa sampai 6? Okey, mungkin data tu dah lebih kurang sama je murid ni jawapan dia. Jadi inilah dia banyak sangat. So banyak sangat data ni. Macam mana kita nak tengok supaya benda ni ia ni akan jadi sebagai dapatan? Maka kita perlukan coding. Kat sini yang mana saya ada macam boldkan sini, itu sebagai satu coding. Kita kena letak sini coding itu berdasarkan kepada literature. Kalau dalam literature tak ada, kita wujudkan sendiri coding tersebut. Macam ni buat apa belajar tajuk ni tentang pecahan. Okey, sangat cikgu ajar cepat, sangat pakai cepat. Okey, dia sikit sangat pakai gambar-gambar. So kita letakkanlah ni sikit, ni mungkin limitasi cikgu. So kita letak 1. Okey, buat apa nak belajar tajuk ni? Ni mungkin dari segi minat kita letakkan coding sebagai lain. So kita letaklah nanti 1 ni kita kena letakkanlah. 1 ni petunjuk dia apa? 2 ni 3 ni tentang apa? 2 ni tentang apa macam murid dulu kata saya tak faham. So kita, tak sama dengan yang kat atas ni. Kita wujudkan satu lagi coding 5. Okey, kalau yang murid 3 ni kata buat apa nak belajar tajuk pecahan? Kata okey, buat apa nak belajar? Maksud dia kepentingan tentang tajuk pecahan tersebut. Okey, saya betul-betul tak tahu nak buat apa dengan pecahan. So ini berkaitan dengan tajuk tu lah. So kita letakkan sebagai 3. Okey. Jadi ini di antara bagaimana proses redaksi berlaku lah. Yang banyak-banyak tadi. Ini sebenarnya 2 je kan. Dua slide je. Tetapi kalau kita buat PhD ke, buat master, Allah hai. Tuhan saja yang tahu. Untuk satu subjek kajian, temu bual mau lebih daripada 10 muka surat. So bayangkan daripada yang kita rekod tadi, kita nak kena transferkan dalam, transcribekannya dalam bentuk Word. Tapi sekarang saya rasa adalah apps yang boleh membantu. Dia boleh convertkan yang temu bual yang saya perdengarkan tadi tu, dia boleh convertkan dalam Word. Tapi saya tak pernah guna. Adalah saya pernah, saya dimaklumkan dan rasanya ada, cuma saya tak explore. Okay, ni di antaranya lah kod-kod yang telah dibina. Okey, yang tadi berkaitan dengan faktor guru lah. So guru mengajar terlalu cepat, guru selalu marah. So kita boleh kategorikan dia sebagai faktor guru. So dia ni keluar 5 kali. Maksud 5 orang murid kata macam itu. Okey, kemudian tiada sokongan, ni kod lain. Menganggap pecahan tak relevan, kod lain. So kita kena letak coding So inilah dia coding. Jadi bila kita dah buat semua ini, so kita tengok yang banyak, so dapatan kita kata 2 faktor utama yang menyebabkan murid tidak berminat belajar tajuk pecahan ialah faktor guru. Faktor guru tu dah boleh jadi sebagai subtema ataupun tema. Faktor guru lah. Nampak kat sini daripada apa yang dia cakap tadi tu dan telah disokong dan subjek kajian lain pun cakap benda yang lebih kurang sama. Jadi ianya merupakan satu dapatan kita. Jadi dia jadi interpretasi data dia macam inilah. Okey, so kita dapat analisis daripada temu bual ini, guru boleh memikirkan cara yang paling baik untuk merancang pelan tindakan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Okey, sebenarnya kualitatif ni ada banyak cabaran dia. Saya skipkan dulu, sebenarnya dia ada temu bual, pasal saya takut tak cukup masa. Saya skipkan dulu lah cabaran bagaimana yang 2 orang tadi tu, 2 orang yang saya telah temu bual menghadapi cabaran dari aspek melaksanakan kualitatif. Of course salah satunya ialah nak buat appointment lah dengan subjek kajian, nak buat appointment dengan cikgu. Cikgu willing okey, boleh saya jadi subjek kajian anda, tapi bila kita dah buat appointment, dia tengah masa tu dia tengah banyak kerja, dia tengah tu kita pun dah datang kat sekolah, so dia suka tak suka dia terpaksa terima kita, tetapi sometimes dia macam tak selesa. So itu di antara challenging lah yang kita terpaksa hadapi selain daripada data yang banyak. Okey, saya pergi kepada sedikit tentang penulisan artikel. Okey, inilah tadi
bukan keseluruhan lah. Maksudnya secara asas sajalah apa dia yang boleh kita laksanakan berkaitan dengan pendekatan kualitatif. Daripada pengenalan, daripada reka bentuk sampailah dia punya contoh-contoh bagaimana data itu daripada raw data kita redaksikan ataupun kita kurangkan sehingga menjadi data dan kita interpret data tersebut. Jadi nampak kat situ tiada pun number. Ada number tu berkaitan dengan bilangan subjek kajian lah. Okey, menangkan tajuk kita ada berkaitan dengan penulisan artikel. Saya sentuh sedikit saja. Actually penulisan artikel ni pun Doktor, kalau terlebih sikit pun tak apa doktor. Jangan risaukan masa. Okey, teruskan. Okey, kalau macam itu saya pergi tunjukkanlah tayangkan pula saya stopkan sini, saya dengarkanlah interview ni saya dah buat kan, jadi sayang pula tak dengar. Kita dengarlah kata orang ni apa cabaran dia laksanakan kualitatif. Cabaran yang saya terpaksa lalui dalam memilih pendekatan kualitatif ni, pertama sekali adalah kekangan dari segi masa. Jadi apabila pendekatan kualitatif ini saya gunakan masa yang agak panjang untuk mendapatkan maklumat tu adalah bersesuaian lah. Jadi maksudnya saya berada di lapangan tu lebih daripada 6 bulan ke atas. Jadi selagi itu selagi tak dapat kita mengupas sesuatu isu ataupun persoalan kajian tu dengan lebih jelas, lebih terperinci, selagi itulah kita akan dapat proses mencari maklumat tu sentiasa berterusan dan berlangsung. Jadi dekat sini kadang-kadang pengkaji dalam satu masa tu kita nak buat temu janji dengan peserta kajian. Kadang-kadang kita free, kadang-kadang dia tak free. Jadi kadang-kadang kita dapat masa sekejap, kita mungkin akan dapat temu bual dia dengan masa sekejap, tapi kita tak dapat kupas maklumat dengan lebih jelas, lebih tepat lagi, lebih detail. Jadi kita akan membuat temu bual sehingga kita tahu, kita faham, kita tepu dengan data-data yang kita inginkan tu. Jadi dari segi saya ni, masa tu lah sebenarnya cabaran yang terpaksa kita hadapi untuk memilih pendekatan kualitatif ni. Yang lain-lain tu mungkin faktor cabaran seperti sampingan je lah. Okey, saya stopkan tadi. Okey, itu yang tadi berkaitan dengan cabaran. Bila kita dah nampak, bila kita nak cari pandangan, kita nak jawab tentang kenapa, bagaimana, maka kita kena korek, temu bual. Kadang-kadang kita pergi temu bual yang pertama, kita tak dapat maklumat tersebut. So, kita sambung balik dengan telefon. Telefon. Ini kalau orang buat masa dengan PhD, dia ada masa yang panjang lah. 2 tahun dengan 3 tahun. Jadi kena gunakan sebaiknya. Mau lebih daripada setahun untuk collect data dan analisis data. Bukan sekali kalau kita nak temu bual atau perhati kita dapat data yang solid tak. Kita kena 2-3 kali. Kadang-kadang sampai kata orang apa cemuh. Tapi itulah dia cabaran. Alhamdulillah saya rasa saya pun laksanakan kajian kualitatif. Memanglah masa tu saya mengandung dengan muntahnya, tapi kita anggap ia sebagai satu challenging lah. Kita kena hadapilah, kita nak tengok kekuatan kita. Bukan kekuatan tenaga kekuatan fizikal dan mental ni sangat kuat. So cabaran yang perlu ada dalam setiap pengkaji yang memilih pendekatan kualitatif ialah kekuatan mental. Kalau orang tak mental tak kuat, dia akan give up. So sampai gitulah. Macam gitu, data dah ada, tak nak analisis, tak nak. Okay, jadi itulah di antara cabaran-cabaran bila melaksanakan kualitatif. Namun begitu yang seronoknya, bila kita dah berjaya melalui fasa-fasa challenging tu, kita dah berjaya lah. Kita akan rasa, ya Allah, inilah dia dapatan kajian kita yang kita faham tentang satu fenomena, tentang suatu situasi. Oh, ni dia berdasarkan kepada kesusahan kita selama ni, kita tengok, kita tanya, okey ni dia, kita bukukan, kita tuliskan dalam tu. And then kita bolehlah sharekan dengan orang ramai ataupun dengan rakan-rakan yang lain dalam bentuk penulisan artikel. Takkanlah kita nak semua tulis dalam yang kita buat 4 tahun, 5 tahun tu dalam satu artikel, tak. Kita ambil lah construct yang mana sikit-sikit. Okay, pengalaman saya lah.
paling tak pun dari perkajian saya tu saya boleh menghasilkan 3 ataupun 4 ataupun 5 artikel yang berbeza. Jadi janganlah, kita kena work smart lah. Okay, yang artikel ni kan dia lebih kurang 10 je kan. So kita ambil sikit je, tang mana, part yang mana. So masih lagi di bawah ruang lingkup kajian kita. Macam sekarang ni, sekarang ni saya dah tak boleh lah guna saya MTC, dah lama kan. So saya masih lagi berminat melaksanakan penulisan artikel dalam kualitatif kerana senang. Contohnya lah, saya buat kajian yang berkaitan dengan isu-isu yang dalam kampus kita sahaja. Biasanya dalam kajian kes. So sekarang ni memanglah temu bual tu kena. So apa lagi? Telefon lah. Hello, kau kan gini-gini ya. Macam mana yang kau ngajar budak-budak OKU ni, laluan khas ni? Kau share sikit pendekatan. Gini-gini. Kita ambil lah, take notes. Ada. Tanya pula orang yang kedua. Tanya pula orang yang ketiga. So dah sampai ke 4, lebih kurang sama. Jadi kita stopkan. So kita cepat-cepat salin. Jadi benda tu tak adalah sekompleks kita buat PhD dengan master ya. Pasal dia perlu disemak. Sama juga kalau kita buat penulisan artikel pun memanglah ada pembaca review yang membaca, tetapi kita sokong dengan data lah. Pensyarah satu kata, P1 kata macam mana. Kita codekan dia punya kata-kata citation, dia punya kata ke dia. Jadi kan dia sebagai coding. Tak payah banyak-banyak lah. Jadi itulah cara dia, kita bagaimana nak dapatkan idea untuk menulis artikel dalam bentuk penyelidikan kualitatif. Sometimes ianya berlaku depan mata kita pun. So kita nampak perhatian ni. Dan kita tanya kawan dia, kau cuba tengok murid kelas ni, apa pandangan kau? So kita minta kawan-kawan, actually benda tu macam tak formal, tetapi bila kita nak jadikan dia sebagai kajian, so kita kena catat lah kan. So daripada kita dapatlah input, walaupun macam borak-borak kosong, tetapi ianya sebagai data lah kalau ia nak jadikan sebagai satu penulisan. Penulisan artikel. Jadi penulisan artikel ni mestilah dia kena sistematik, dia ada penyataan masalah, dia kena ada objektif, dia kena ada siapa, dia kena ada reka bentuk dia kena ada dapatan data dia. Jadi saya pergi sambung sedikit tentang penulisan artikel ni. Actually dia umum sajalah. Sama seperti kalau kita nak tulis artikel kuantitatif ke. Ni yang tadi. How to write your first review article, conduct a thorough literature survey before you begin. Kita kena carilah literature yang berkaitan. So kalau kita nak buat kajian tentang ni, ada tak literature? Ada tak kajian-kajian lepas? And then ensure that you present your research problem. Kita punya penyataan masalah, kita kena jelaskanlah apa penyataan masalah. Dan daripada situ, maka kajian ini perlu dilaksanakan kerana masalah ini. And then kita kena tidak lupalah biasa metodologi analisis dengan instrumen. Benda ni taklah sepanjang macam kita buat penulisan, buat PhD atau master. And then kita kena accurate, limit bias and then summarize. Inilah dia, ini biasalah format yang biasa. So kita kena buat abstract. Actually kita kena ada spend masa lah untuk nak menulis artikel, benda-benda ini sahaja. So dia tidaklah se-complicated macam kita tulis dalam kita punya thesis ataupun disertasi. Dalam introduction ni kita tulislah seperti apa yang dia ringkas lah kan, artikel ni dia ringkas. Jadi saya tak naklah pergi secara detail. Saya rasa rakan-rakan pun dah tahu format bagaimana nak tulis artikel. Cuma overview tentang kualitatif tu kita dah boleh nampak lah. Jadi mungkin bolehlah kita akan pada siri-siri lain kita boleh buat bengkel penulisan artikel tu. Now sekarang semua tulis pengenalan. Barulah semua sama-sama. Dia kena dalam bentuk bengkel baru cantik untuk menulis artikel ini. Jadi kalau dalam setakat cakap macam ni, tuan-tuan pun dengar, rakan-rakan dengar pun macam alah tak ada apa. So lebih baik kita buat dan terus buat. Jadi habis dah. Jadi itu saja yang berkaitan dengan input pada hari ini. Jadi saya serahkanlah sekiranya ada soalan. Kalau saya tak boleh jawab, saya rasa rakan-rakan lain pun boleh bantu ya. Dr. Syed pun ada ke? Dr. Syed boleh bantu. Dia sifu. Itu saja yang berkaitan dengan
pengenalan umum lah yang berkaitan dengan kualitatif. Harap rakan-rakan nampaklah, jangan patahkan semangat walaupun banyak cabaran. Nak ambil collect data senang je cabaran, tetapi janganlah buat sampai banyak-banyak sangat. Jadi kita kecilkan lagi. Kalau kita nak buat artikel lah, tulis artikel kecilkan lagi. Okey, Dr. Zahaya, saya silakan untuk sebarang soal jawab ke soalan ke, kalau saya boleh bantu. Silakan. Okay. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Mashita di atas penerangan yang sangat baik dan jelas. Siap dengan ada contoh temu bual beliau ya dengan beberapa orang peserta kajian untuk ditunjukkan kepada tuan-puan doktor-doktor bagaimana cara untuk kita mengumpul data khususnya melalui sesi temu bual ya. Jadi tanpa melengahkan masa juga, saya persilakan kepada tuan-puan dan juga doktor-doktor sekalian untuk bertanyakan soalan di mana yang masih ada orang kata apa tidak jelas, yang perlu penerangan lebih lanjut daripada doktor, silakan. Saya buka. Assalamualaikum Dr. Masita. Waalaikumsalam. Okay. Saya Cikgu Guzaiza daripada SK Sri Kelana Seremban. Okey. Okey, alhamdulillah saya dapat tawaran Master HLP lah untuk kemasukan doktor. Oh, tahniah. Okey, jadi bengkel yang doktor bagi hari ni memang baguslah untuk saya kan, yang akan memulakan kajian lepas ni walaupun kita fokus pada artikel hari ni. Okey, doktor nak tanya cadangan kajian saya yang saya bawa masa interview itu, cadangan saya nak buat rubrik, nak create rubrik untuk kemahiran proses sains. Yelah, idea ni timbul sebab cikgu susah nak taksir murid dekat rumah kan. Jadi kononnya nak create rubrik sebagai instrumen pentaksiran lah. Jadi saya berkenaan dengan yang doktor dah jelaskan tadi, saya faham tentang kualitatif tu. Cuma saya tak pasti reka bentuk kajian saya ni kajian kes ke, tindakan ke, apa lagi yang Fifi ujung tadi apa? Oh, okey. Jadi reka bentuk tu. Okey. Berkaitan dengan pembinaan instrumen inilah dia boleh juga jadi sebagai etnografi memang tak boleh lah. Memang kalau nak buat kajian kualitatif lah. Boleh jadikan sebagai reka bentuk kajian kes pun boleh, tetapi nanti dekat situ you bila bina rubrik tu bukan bina rubrik saja, mesti ada penilaian kan. Mesti ada penilaian dan mesti tengoklah juga mungkin boleh jadi sebagai kajian tindakan. So kita tak tengok lagi macam mana you punya permasalahan kajian and then you objektif kajian you macam mana. Adakah you nak tengok setakat pembinaan saja ke ataupun you nak nilaikan saja ke rubrik yang telah dihasilkan itu, and then you nak uji maksudnya you nak guna pakai rubrik itu di sekolah. Kalau you guna pakai and then you dapat membantu tengoklah dapat membantu ke tak membantu ke mengatasi permasalahan yang dialami oleh guru-guru kerana tak ada rubrik ke. So ia boleh jadi sebagai kajian tindakan. Tapi saya pasal bukan kajian tindakan, kalau dari peringkat master atau PhD, saya dipankan dia bukannya satu cycle saja, dia ada banyak cycle lagi. Jadi mungkinlah Dr. Zahia kan melalui Prosper ini kita boleh buat satu bengkel tentang kajian tindakan saja. Di situ lebih jelas. Macam saya pun, saya nak mungkin Dr. Hairul pasal dia buat kajian tindakan, mungkin dia orang yang lebih pengalaman lah. Saya tak boleh nak kata mesti buat kajian tindakan jadi mungkin kena dapatkan lagi feedback ataupun bantuan daripada penyelia dan orang-orang yang berkaitan yang ada pengalaman buat kajian tindakan itu sendiri. Cikgu, tapi saya ucapkan tahniah lah. Bila nak buat rubrik tu ia satu benda yang bagus yang kata orang tu yang boleh memberi impak lah. Tapi kalau impak tu sangat positif, membantu guru-guru mengatasi masalah untuk marking ke apa ke, boleh jadi sebagai kategori kajian tindakan. Tetapi dia mungkin ada banyak-banyak kalilah, dia tak boleh sekali je ke. Dapat maklumat lanjut lah daripada orang-orang yang lebih pakar daripada saya ataupun lebih pengalaman. Ya cikgu. Tapi dia teruskan buat masa ni, teruskan dulu and then dah boleh tulis sikit-sikit and then kena cari lagi lah pembacaan.
Ya, cikgu? Saya punya objektif ni memang nak mengenal nak menguji rubrik tu berkesan ke tak. Ya, saya rasa lebih pada tindakan lah. Boleh lah. So, and then kita, bila you dah ada rubrik tu, mesti you nak guna pakai kan. You nak tengok kesan dia, keberkesanan, rubrik, sains apa kan. Jadi, di situ boleh kajian tindakan. Kajian tindakan memang ada pendekatan kualitatif you kena guna. Dekat situ you akan guna pemerhatian, you kena akan tengok cikgu, mudah tak? Tingkah laku cikgu marking tu. And then temu bual cikgu, betul ke yang kata ni, alah rubrik ni paling bela lah ataupun rubrik ni, senang lah. So kita tak tahu apa dapatan tu. Okay, cikgu dah tahu. Terima kasih doktor. Okay, kata ada bengkel-bengkel kajian. Nantilah, pasal benda ni banyak benda. Kita boleh buat pada siri-siri yang lain. Okey, ada lagi ke? Terima kasih kepada Cikgu Fuzaiza dan juga Dr. Masyitah di atas orang kata minat dan tahniah kerana akan sambung belajar pada bulan Oktober nanti. Okey, seterusnya mungkin Dr. Rusmawati nak ada tanya soalan. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rusmawati daripada IPG Kampus Darul Aman. Saya ada 2 soalan sebenarnya. Okey, saya nak tanya dalam konteks kita tulis artikel. Katakan macam sekarang ni, katakan peserta lah, kita panggil peserta kajian kan kalau kualitatif kan? Boleh, peserta atau subjek kajian. Kalau kita pakai responden kajian salah tak? Tak sesuai, pasal responden tu lebih pada kuantitatif. Okey, jadi kalau kualitatif selalunya kita pakai peserta kajian. Okey, since pelajar-pelajar kita ni semua e-learning kan dekat rumah, jadi kita pendekatan yang kalau kita gunakan hanya Google Form, pakai open-ended question, adakah itu dikira salah kalau kita hanya pakai satu saja, kita tak buat triangulate dengan temu bual ke, kalau katakan kita nak tengok dia punya pemerhatian dekat kelas ke, sure dia tak ada kelas kan. Jadi kalau katakan saya hanya blast Google Form open-ended question tanpa triangulate dengan temu bual, adakah salah? Itu satu soalan. Dan satu soalan lagi disebabkan kita macam let's say kalau temu bual, kita boleh tanya dia elicit, kita boleh prompt banyak-banyak kali tapi kalau macam kita pakai Google Form, kita banyak bagi soalan supaya nanti dalam banyak-banyak soalan itu mungkin kita akan dapatlah apa yang kita nak temakan. Tapi dalam artikel kita tu kita tak maklum pun soalan, kita hanya melaporkan apa yang kita tema yang kita dapat sahaja. Okey, yang tu pun saya nak tanya adakah itu salah. Dan yang satu lagi saya nak tanya, katakanlah kita dapat 7 sahaja responden kita daripada katakan 15 orang, katakan ada kelas tu ada 12 orang pelajar, daripada 12 itu yang menjawab hanya 7 orang saja. Adakah 7 itu memadai sebagai peserta kajian kita untuk laporan? Okey, itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Rosmah kerana dah berminat untuk melaksanakan atau nak mencuba menulis dalam penulisan pendekatan kualitatif. Okey, berkaitan dengan penggunaan soal selidik tadi kan? Open-ended question. Open-ended question dari Google Form. Open-ended question saja, bermaksud satu saja pendekatan. Okey. Actually kajian tu boleh dilaksanakan kalau satu saja kajian, tetapi orang akan pertikaikan dari aspek kesahan dan kebolehpercayaan kajian kita. Kalau you nak guna satu pun boleh sebenarnya. Cuma itulah bila kita publish, orang akan querykan lah. So itu yang kita dapat lihatlah penulisan artikel yang artikel ataupun artikel penyelidikan yang baik dengan yang tak baik. Biasanya yang baik tu disokong penulisan dia jelas, sistematik, dapatan dia didisplay dengan jelas dan disokong dengan ada kesahan, kebolehpercayaan. Jadi so kita tak ragu-ragulah, orang tak akan pertikaikan. Kalau kita buat 2 okey tak? Let's say macam kita bagi kita buat Google Form, lepas tu mungkin kita macam arrangekan Google Meet ke,
Okey, Dan boleh. Sebenarnya daripada situ maksudnya dia hanya untuk mengesahkan kan, maksudnya kita akan tanya balik. ya, Adakah betul. yang dia tulis itu mengikut pemahaman saya, adakah itu yang pelajar-pelajar itu maksudkan melalui apa yang dijawab? Ya, betul. Ya. Doktor boleh buat secara fokus group. Oh ya, Buat ya fokus betul. group, buat Google Meet dekat situ pun boleh kita tanya. Okey, sekarang ni saya nak tanya ataupun doktor suruh dia tulis dalam WhatsApp personal lah. Okey, sekarang ni Google Meet macam ni. Okey, sekarang saya nak tanya semua, kenapa awak suka tajuk saya gini-gini. Okey, sila jawab dekat email ke, jawab dekat kertas. Dia jawab. Okey. And then soalan yang kedua. And then lepas tu dah siap semua habis soalan, and then suruh dia emailkan pada doktor ataupun dia WhatsAppkan pada doktor. So dia tak nampak lah antara satu, doktor saja yang nampak jawapan tu. Kalau dia tanya, dia jawab sendiri-sendiri secara Google Meet ramai-ramai, memanglah yang ni seorang cakap macam ni. Doktor nak rakam pun dia tak sabar-sabar yang ni akan mencela. Okey, so kita strukturkan. Itu dia kata temu bual secara struktur. So kita punya kreativiti lah bagaimana kita nak dapatkan data tu. Jadi soalan saya macam gini. Okey, saya nak awak jawab dalam kertas dulu. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit ke 2 minit ke berkaitan dengan soalan ni. So masing-masing akan jawab. Pasal Google Meet kan dia dekat komputer kan. Lepas tu okey, soalan kedua, jangan hantar dulu jangan emailkan doktor, jangan emailkan pada saya, jangan WhatsAppkan pada saya. Cikgu ada beberapa soalan lagi. Jadi soalan jawapan murid itu doktor sendiri je yang akan dapat. Jadi tu cara dia lah kalau kita nak buat temu bual, nak dapat temu bual secara Google Meet lah. Maksud dia kita tak kita buat focus group, kita tanya tetapi jawapan tu dia pecah-pecahkan pada lain dan dia hantar pada kita secara personal. Maka kita dapatlah secara terperinci soalan-soalan yang kita nak korek tadi tu. Yang kita tak dapat nyatakan dalam Google Form kan agak limited. Pasal bila kita nyatakan dalam Google Form, orang akan boring tau, banyak sangat tulis. Dah tu kena banyak lagi pula soalan, semua dalam bentuk dalam bentuk kena type kan. Jadi itulah dia. Ataupun cikgu doktor buat appointment. Okey, hari ni saya telefon. Tak apa macam ni pakai je WhatsApp. Loh, awak kan cuba awak tanya, saya bagi satu soalan ni. Macam ni lah yang saya buat pada peserta saya tadi tu, contoh. Saya tanya, kenapa kau buat kajian kualitatif ni, boleh tak? So dia just buat voice WhatsApp. Voice WhatsApp tu okey, itulah tadi tu yang saya tunjukkan tadi. Itu pun salah satu di antaranya. Awak bagi doktor bagi soalan dalam WhatsApp, dia jawab dalam voice pun boleh. So dia ada banyak pendekatan as long as apa yang dicakap tu sampai pada kita. Tak kisahlah dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk suara. Macam saya tadi tunjukkan masih dalam bentuk suara kan. So saya kena convert kan. Tapi kalau sebenarnya saya boleh je suruh kawan saya tadi tu, kau tolong type lah apa benda, kenapa kau pilih kajian kualitatif. Mudahlah saya untuk pasal benda tu dah bertype. Tetapi saya tak nak menyusahkan dia. Cukup memadai saya suruh dia buat WhatsApp voice. Doktor, so dia as long as kita dapat data apa yang murid tu kata. Boleh doktor? Ya, boleh. Okay, jadi so itulah cara temu bual. Dua pun boleh. Kalau kita nak buat setakat jurnal untuk publish artikel ataupun penulis artikel, boleh dua. Tetapi kalau untuk kita buat PhD ke master, kita ikutlah format dia pasal nanti kita terperangkap pula masa kita viva kerana dia orang kata tak cukup sah, tak cukup kesahan kita, so orang pilihkan. Jadi kita kena buat lebih lah bila kita buat master ataupun PhD. Tetapi kalau penulisan artikel tu lebih daripada satu tu dah cukup lah. Apa lagi soalan doktor? Lupa dah. Bilangan ni, bilangan. Okey, bilangan. Kalau dalam kelas tu sampai 12 orang. Okey, doktor suruh dia terpulang lah. Kalau doktor nak buat cara saya tadi, bagi soalan dalam WhatsApp tapi murid-murid jawab dalam WhatsApp voice, boleh je 12 orang, tak ada masalah. Tapi nanti kalau tak sampai, let's say 7 orang saja, adakah 7 orang itu pun boleh saja. Ya. Boleh saja. Sebenarnya nak seorang ke, 2 orang ke, 3 orang ke, kita tengok data yang kita dapat. Sometimes 2 orang tu data yang satu ni, orang ni murid ni dengan murid ni dia punya jawapan dia lebih kurang sama. 2 orang pun dah cukup. Kalau nak kalau 7 orang pun, kalau doktor ambil sampai 12 orang pun tapi jawapan dia semua lebih kurang sama,
no point juga. So kalau saya ambil satu temu bual satu dulu, okey kita tengok. Okey tak cukup kan, okey kita buat yang kedua, murid yang kedua. Lebih kurang sama, tak cukup lagi dia jawapan lain. Kita buat yang ketiga pula, 3 orang kita tengok lebih kurang sama, kita stopkan lah. Sudah lebih kurang sama jawapan murid, katalah murid C dengan A dah sama, so kita stopkan pun boleh. Pasal nanti kita kena bagi rasional lah. Kenapa kita gunakan 3 orang? Kenapa 7 orang? Kenapa 12 orang? Kita tak boleh cakap 7 orang cukup tak? Tak boleh, pasal kita yang tentukan adakah dia dah menjawab kita punya soalan kajian kita. Tentang soalan kajian kita mesti mengapa kan? Bagaimana kan? Dapat tak jawab? Ya. Okey. Okey, Terima kasih doktor dah terjawab soalan saya. Sama-sama. Boleh saya mencelah tak? Boleh Dr. Fazila, boleh bantu. Ya, ini berkait dengan jumlah subjek tadi kan? Jumlah subjek. Jumlah peserta kajian Ya, sebenarnya untuk kajian kualitatif ni dia adalah berkaitan kualiti. Kita nak tahu secara mendalam, bukannya meluas atau melebar seperti kuantitatif, iaitu kita memerlukan beratus atau beribu sampel. Tapi kualitatif memadai even seorang pun boleh, sebab kita we go deep not wide. Jadi sampel yang kita atau peserta yang kita pilih adalah berdasarkan persempelan bertujuan. Maka kita nak tahu pasal apa? Kita nak tahu contohnya mengapa pelajar tu ponteng. Jadi kita mesti memilih peserta kita tu dah kita pilih, kita dah kena pasti ada 3 orang pelajar ni yang suka ponteng. Jadi saya nak interview budak ni 3 saja. Bukannya kita interview sampai 10 orang, 20 orang, tak perlu. Jadi sampel yang kita pilih tu adalah bertujuan yang kita dapat kena pasti dapat memberi kita data yang kita perlu. Kalau kita nak interview semua orang, nak buat apa? Sebab dia orang bukan student yang ponteng, maka dia tidak akan memberi kita jawapan yang kita nak. Maka untuk kualitatif memang telah dikenal pasti untuk kalau kita pilih kaedah ni, sampel kita mesti bertujuan. Jadi kalau kita nak tahu mengapa contohnya apa tadi, ponteng lah tadi kan, pelajar ponteng, kita tak boleh nak pilih pelajar yang tak ponteng. Mesti kita tidak akan dapat jawapan bila kita interview dia, kenapa dia ponteng, mesti dia akan bagi kita jawapan yang bukan yang kita ingini lah. Okey. Jadi tadi seperti soalan tadi, cukup tak 7 orang? So dia tidak berdasarkan cukup tak cukup. Sekarang ni berapa orang yang dikenal pasti? Cikgu punya tu tadi nak tahu berkaitan apa? Kan? So kena berbalik kepada your objektif lah. Ya, jadi that's why kalau kita tengok dan kualitatif, kadang-kadang kalau kajian yang bibliografi tu seorang je. Contohnya you nak tahu Piramli contohnya kan. Dia seorang yang terkemuka, kenapa dia sangat glamour dan sangat famous. So dia saja cukup dah, very deep, and then data dia terlalu tebal untuk you transcribe kan. Begitu juga dengan macam yang pelajar yang kalau you nak tengok yang bermasalah di sekolah tu, you cuma kenal pasti darjah berapa, di mana, sekolah mana, lokasi dia, dan dapatkan dia punya maklumat tu daripada cikgu, budak ni bermasalah, 2-3 orang yang dikenali masalah. So you tarik budak ni untuk diinterview. Bila kita dah tahu masalah dia, barulah kita dapat membantu untuk menyelesaikan masalah, because the tujuan utama kita buat kajian is untuk solve the problem kan. Mungkin ada pelajar tu bukan dia yang malas nak pergi sekolah, dia ada masalah keluarga ke apa. Di situlah bila kita korek melalui interview, kita dapat tahu lebih mendalam apa masalah dia. Berbanding dengan kuantitatif, we only know the numbers. Kita tahu number tapi kita tak tahu mengapa dia ponteng. Kita tahu berapa orang, beratus orang ponteng mungkin, atau 10 orang saja yang ponteng, tapi mengapa dia ponteng. So itu tujuan kita adakan kualitatif so that we know the reason behind, di belakang curtain tu. So qualitative and quantitative have dua tujuannya berbeza lah, tapi dia seperti mana Dr. Mashita kata tadi, dia saling melengkapi. Jadi dia terpulang pada masing-masing atau pengkaji. Sebenarnya kita nak apa? Kita nak tahu surface, kita nak tahu bilangan supaya kita senang nak nak buat sesuatu, ambil tindakan. Kita nak tahu mengapa. Kalau nak tahu secara mendalam mengapa,
you pilih kualitatif. Kalau nak tahu bilangan saja, then you pilih kuantitatif. So satu lagi, kenapa kita pilih antara dua ni juga berdasarkan tajuk kita. We cannot just simply I nak buat kuali lah, I nak buat kuanti lah, kadang-kadang tak sesuai. Kena tengok juga dengan kita punya konteks lah. Begitu. Itu saya cuma tambah sikit saja. Thank you very much. Okey, terima kasih Dr. Fazila. Saya terlupa nak tekankan tentang purposely sampling ataupun sampling bertujuan. Biasanya kalau kualitatif kita gunakan sampling bertujuan. Kenapa? Kita terus fokus pada sampling kita, contohnya macam pencara cemerlang. So kita kena lihat tentang pencara cemerlang ni lah. Kalau yang ponting tadi, yang budak ponting je lah yang bermasalah masa kita dapatkan. Kita dekatkan dia kan. Jadi tidak melibatkan semua orang. Tapi kalau seorang itu dah cukup, dia ponting kerana ni, dia gini-gini sampai banyak sangat. Budak tu pun dengan jujurnya ceritalah sampai hal rumah tangga, keluarga dia pun dia cerita, dah mencukupi, seorang pun cukup lah. Dr. Rosmah. So kita kena tengoklah kita punya peserta kajian tu bertujuan siapa berkaitan dengan tajuk kita, dengan objektif kita. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan yang terakhir? Mungkin kita bagi satu lagi. Ada seorang lagi ke soalan? Sebenarnya seronok kalau kita buat dan kita sebenarnya macam kita jadi detektif Kita buat kajian kualitatif tu macam seperti kita detektif. Contoh-contoh polis tu yang mana dia risik-risik tu, kalau dia buat kajian saya rasa banyak dapat dia korek. Tapi pasal dia bukan kajian, dia hanya dapat laporan saja, dia hantar je lah. Okey, gini sekian-sekian. So tak ada makna lah. Tapi macam kita ni dalam bidang pendidikan yang penyelidikan tu membantu dalam sistem pendidikan kita. So ianya bila kita siasat, especially ponting, kita siasat kadang-kadang kita jumpa dapatan yang tak sangka. And then bila kita pemerhati baru kita nampak rupanya gini dia ni. Biasanya dalam hati je lah. Pasal bila kita tulis pun kita tak nyatakan pun siapa nama orang tu kan. So terpulanglah pada persepsi pembaca. Oh rupanya orang ni yang menyebabkan gini. So kita ni kualitatif ni seperti macam detektif lah, you siasat sampai ke akar umbi Itu kalau gantunglah pada masa kan. Kalau you rasa you expect you nak bentang ataupun you nak publish dalam jurnal tu lama tahun depan, sekarang dah boleh ambil data and then tengoklah kemampuan masa tu semua memainkan peranan. Kalau you nak cepat, janganlah panjang-panjang pula konteks dia punya ruang lingkup objektif tu jangan panjang-panjang sangat. Doktor, satu soalan lagi, minta maaf ya. Kalau macam kuantitatif selalunya dia ada dia punya partner dia, soalan kajian, objektif kajian dan soalan kajian. Let's say kalau katakan kuantitatif, kalau katakan untuk membezakan, so soalan kajian dia adakah terdapat perbezaan. Tapi kualitatif selalunya dia punya objektif dia untuk memahami, untuk meneroka. Jadi dia tak semestinya, dia tak ada soalan kajian ke ataupun ada. Boleh juga. Bagaimanakah keberkesanan program yang dilaksanakan ataupun bagaimana, bila sebut bagaimana tu dia panjanglah jawapan dia kan. Jadi biasanya mengapa situasi ponting sekolah ini boleh diatasi ataupun bagaimana diatasi, ataupun mengapa ponting sekolah ini ataupun mengapa ponting sekolah ini boleh terjadi ataupun boleh timbul di suatu kawasan ke, ataupun dia biasanya kita nak menjawab soalan dia kenapa dan bagaimana. Itu sajalah. Tapi dia berbezalah dengan kuanti kuanti tu selalunya dia punya ayat dia tu lebih kurang objektif dan soalan kajian. Tapi kualitatif maksudnya tak semestinya sama. Tapi boleh dibuat sebagai soalan kajian juga. Ya, betul. Ya, terima kasih. Sama. Saya tambah sikit nah. Boleh Dr. Fazila. Saya lupa. Tadi betul lah. Sebenarnya dua-dua pun mesti ada objektif dan mesti disukuli dengan soalan kajian. Cuma kualitatif ni kita berbentuk meneroka. Kita nak meneroka lebih mendalam.
So it's not just surface. Jadi soalan dia berbentuk meneroka lah, bagaimana biasanya kan, apakah, jadi macam nak tahu proses. Okey, lepas tu berbalik kepada tadi tu pasal sampel ya, saya lupalah saya nak tambah. Sekiranya satu orang, melibatkan satu orang saja, sebenarnya dia tak boleh seorang yang sebarangan lah, katalah seorang student aja. Dia usually somebody yang berpengaruh. Okey, kalau kita macam saya bagi sampel tadi, Tan Sri Arwayahan Tan Sri P. Ramlee. Kenapa dia seorang je sudah memadai? Sebab dia memang seorang yang berpengaruh. Jadi memadai. Sebab kalau kita ambil seorang ni, kita kena justify kemudian hari, sebab kita kena triangulate. Data kita tu nanti takut tak ada kesahan dan boleh percayaan kerana seorang je kita pakai. Jadi untuk selamat kita pakai 3 lah, melebihi pada 3. Between 3 to 5 is good enough untuk kualitatif kerana data yang kita collect nanti terlalu banyak. So kalau kita tak dapat 3 to 5 tu, I think about, kalau kita hanya buat seorang aja, make sure seorang tu ada somebody, orang yang penting dan kita boleh justify. Dan kita menggunakan, kalau seorang, make sure instrumen melebihi 1, iaitu kita contoh pakai interview, kita pakai analisis dokumen dan juga pemerhatian. Mungkin 3 ni kita boleh triangulasi. Triangulasi mesti berlaku untuk mewujudkan kesahan. Jadi kalau kita pakai seorang tu bahayalah kalau kita pakai instrumen interview saja. Dan kita nak triangulate dengan apa itu isu dia. Jadi kalau cikgu nak pilih tak ramai tu, kena melihat semula lah. Kalau dah ada 2-3 orang, lebih pada 3 orang, dan selamat cikgu boleh buat triangulasi antara sumber nanti. Tapi kalau seorang tu yang saya lupa tadi cakap. Ya. Thank you. Terima kasih Dr. Fazila ya. Memang kalau seorang tu biasanya betul lah orang yang pengaruh. Macam Tan Sri P. Ramlee tu, kita nak buat kualitatif, dia fenomena kan, dia fenomenologi tu dia banyak lah yang kita boleh kaji berkaitan dengan dia. Memang lebih daripada 1 buku lah kita boleh buat kan Terima kasih pada Dr. Fazila kerana telah membantu menerangkan Kadang-kadang kita ni bila bercakap, kadang-kadang saya pun terlupa. Dr. Masita, saya pernah jumpa, saya Hairul daripada Ilmu Khas. Okey, saya ada jumpa doktor di EPRD, satu tesis. Dia buat pasal seorang pelajar je, tapi dia kaji 5 tahun ke SSM. Apa tajuk dia agaknya? Tak ingatlah namanya, tapi tajuknya unik. Nama dia ialah mesti unik. Ahmad dan KSSM Malaysia satu tinjauan, macam itulah, whatever lah kan. Boleh Dr. Hairul, kalau dia. Dr. Hairul boleh begitu kalau kita sediakan tick description, kita panggil. Tick description maksudnya describe secara tebal, tinggi sebab memang ada satu kajian yang katalah saya nak buat satu kajian terhadap anak saya sendiri, dia OKU. Orang akan kata you bias, you cannot do kajian terhadap anak you sendiri seorang. Jadi satu cara untuk meningkatkan kesahan kepercayaan adalah melalui tick description, iaitu macam saya nak kongsi saya punya kesahan dan kepercayaan saya, even saya buat kajian tindakan PhD kan, saya guna Cohen Kappa dan juga rakan-rakan untuk penilaian. Jadi ada 2 kaedah lah. Jadi kalau nak belajar Cohen Kappa tu pun kena satu sesi yang khas lah. Ya betul. Bagi saya lah, saya memang suka kajian suka kajian kualitatif ni. Cuma bagi siapa yang nak membuat kajian kualitatif ni perlu bijak dari segi naratif. Naratif tu ialah penulisan ayat dan perlu ketabahan seperti yang Dr. Masita beritahu tadi. Terus terang saya cakap terus terang nak buat penulisan kajian kualitatif ni sampai jadi tekanan perasaan tu yang tinggi. Okey, tapi itu Dr. Hairul kalau bila buat masa dengan PhD. Tetapi kalau nak buat penulisan artikel, saya rasa taklah sampai stres macam itu. Yes, tak ada. Sebenarnya rakan-rakan lah, saya galakkan kalau rakan-rakan nak buat tulis artikel, buat yang dalam ruang lingkup dalam kampus, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan saja. Di mana kita boleh dapat data, boleh hello je, hello friend. Ni jabatan TESOL. Kau tolong tengok macam boleh tak cerita macam ni, macam mana kau gunakan kaedah ni aja. So kita boleh by phone. So kita mulakan daripada ruang lingkup yang kecil dululah. Tak payahlah kita pergi IPG lain dulu ke apa ke, tak payah. Kita latih dulu yang dalam. Saya pun buat penulisan artikel dalam kualitatif dari sejak saya grad tu hari sampai sekarang pun, kalau saya buat memang dalam kualitatif. Saya buat dalam ruang lingkup kampus. Tapi kita carilah
apa yang kata orang tu yang masih belum lagi yang ada permasalahan kajian yang perlu kita dapatkan data secara mendalam dan kita boleh nampak depan mata kita, tetapi kalau kita saja bias lah kan. So kita tanya kawan kita tanya pula dari aspek KJ kita tanya pula dengan orang lain. So kalau data itulah yang membantu jadi saya jangan kata, memanglah cabaran tu kuantitatif pun ada cabaran, mana kata tak ada cabaran semua ada cabaran. Jadi ini saya nak bagi motivasi lah kalau siapa nak menulis artikel dalam artikel kan dia tak banyak kan, jangan banyak-banyak, and then skop kajian buat yang dalam kampus dulu ataupun di sekolah dulu. Dekat mana ada yang cikgu kan, buat dalam sekolah dulu. Kita cuba dulu, dapatkan 8 muka surat pun jadilah. Tapi complete lah. Dia punya persoalan kajian dia biasanya 1 atau 2 je kalau menuliskan artikel, tak adalah sampai 4-5, 2 saja. 2 pun dah cukup dah tu. And then apa data yang boleh menjawab persoalan kajian, rumusan dah sikit saja. Kalau kita dah berjaya yang tu, alhamdulillah, kita boleh latih lagi lah untuk lain-lain bentuk kajian penulisan artikel. Sebenarnya benda tu berlaku depan mata kita seharian. Sayang kita tak tulis lah berkenaan dengannya kalau yang melibatkan masalah kajian Okey, Dr. Zaya, tu saja. Dr. Zaya. Okey, ya, terima kasih kepada Dr. Mashita dan juga Dr. Fauzila, Dr. Usmawati, Cikgu Huzaizah, dan juga semua kerana memberi orang kata apa, perhatian dan kerjasama yang baik kepada slot kita pada petang ini kita lebih 30 minit. Tak apa, supaya Dr. Mashita pun berhati apa yang disampaikan, begitu juga peserta dapat tanya kepada Dr. Mashita sama-sama kita bincang. Mungkin kita kena buat kot sesi yang kedua. Ya. Macam dia ada banyak sesi. Contohnya macam pengumpulan data tu, nak tulis kita buat step by step lah. Step by step saya pula yang ngajar. Step by step. Boleh insya-Allah. Kita kalau nak buat penulisan artikel, kita buat direct terus, buat bengkel. Okey, and then sambung pula siri kedua, kita sambung. Boleh, insya-Allah. Jadi kita masing-masing insya-Allah saya akan masukkan Dr. Mashita untuk siri yang kedua bulan 8 ni, insya-Allah kita akan ada kepada semua lah, termasuk peserta-peserta pensyarah-pensyarah daripada IPG Ilmu Khas dan juga pensyarah-pensyarah pada IPG luar. InsyaAllah dalam bulan hadapan, itu bulan Ogos, kita akan buat bulan penyelidikan dan kita akan ada tajuk-tajuk, kita akan jemput pensyarah-pensyarah daripada IPG Kampus Ilmu Khas dan juga beberapa daripada luar untuk kita buat beberapa slot dalam bulan itu, insyaAllah. Jadi nanti kita WhatsApp lah Dr. Mashita untuk seterusnya siri yang kedua. Apa yang doktor nak sambung supaya kita dapat sama-sama bantu rakan-rakan kita untuk buat artikel dalam bentuk pendekatan kualitatif sebabnya tempauan kita pun untuk pengetahuan kepada IPG yang lain, tempauan kita akan tutup pada 26 hari bulan 7 ini. Jadi sesiapa yang berminat untuk menghantar artikel dipersilakan sebab jurnal tempauan kita adalah berwasit insya-Allah. Jadi segala yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah serta kurang daripada diri saya sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mashita di atas perkongsian yang begitu baik, jelas pada petang ini. Dr. Zahia, saya pun nak ucapkan terima kasih daripada Dr. Fauzila dengan Dr. Hairul yang turut serta untuk membantulah menyokong mana yang saya terlepas tadi. Dan dia bertanya yang berminat tu, saya ucapkan terima kasih lah sampai 4 lebih ni. Terima kasih juga kepada Dr. Hairul sebagai orang kata orang kuat di belakang yang bantu. Begitu juga dengan Ketua Jabatan JBPK Encik Abu Bakar, Dr. Said, pengerusi EMPGS kita dan seterusnya semua peserta-peserta di kalangan pensyarah-pensyarah daripada IPG Kampus Ilmu Khas dan juga IPG Kampus yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf sekiranya ada